KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah reka bentuk grafik digital di mana kita akan fokus kepada salah satu topik untuk hari ini. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Azi. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, hai. Okey Cikgu, dan memang hari ini kita akan fokus kepada salah satu topik. Tapi sebelum itu, jom kita kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azliana. Hai Cikgu. Okey, baiklah Cikgu. Dan untuk hari ini, kita ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian kan Cikgu? Ya, saya. Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka kepada kita semua, murid kita yang ada dalam talian. Hai semua. Hai. Okey Cikgu, silakan Cikgu. Okey, yang pakai kopiah tu Muhammad Firdaus Syakirin. Ya, Firdaus. Hai, So, Firdaus. gelaran panggil Firdaus lah. Ya. Dan yang seterusnya Izati. Hai, Izati. Nur Izati. Dan yang bawah dia ni Nur Kristina. Dan seterusnya Mustafa. So, mereka ni satu kelas lah daripada kelas vocational. Okey Cikgu. Okey. Dan apakah fokus kita untuk hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita akan mula belajar berkaitan tajuk modul 1, Ya. iaitu berkaitan dengan modul asas reka grafik digital. Okey. So ini adalah kos subjek kami, iaitu 7407. Okey, Jadi Cikgu. kita akan fokus kepada soalan kertas 1. Okey, silakan Cikgu. Okey. Seterusnya, untuk konsep PDPC, MPV RGD ni adalah singkatan kepada reka bentuk grafik digital. Dekat sini dia adalah berkonsepkan teori 30% dan praktikal 70%. Bermaksudnya, jika murid belajar teori, dia boleh faham dan dia boleh aplikasikan dalam kerja khusus. Sebab kami ada kerja khusus, iaitu kertas 2 7407/2, dan dia boleh bila dia dah buat kerja khusus, murid akan menguasai perisian rekaan grafik dan boleh menjawab ujian bertulis. Dan insya-Allah jika diizinkan akan dapat keputusan SPM yang terbaik. Okey, dan murid-murid, jadi di hari ini yang seterusnya pendekatan pembelajaran PDPC adalah mengikut kreativiti. Jadi saya dengan murid-murid saya pada tahun ini kami mengamalkan pendekatan PDPC pembelajaran berasaskan projek sebenar. Ya. Jadi projek sebenar ni apa dia, iaitu macam contoh Firdaus tadi, dia bercita-cita apa Firdaus tadi? Tentera laut. Okey, dia bercita-cita tentera laut. Ah. Tetapi bila dia masuk dalam bidang ni, bermakna dia akan fokus kepada bidang grafik. Ya. Jadi saya cuba untuk merealisasikan cita-cita dia di dalam bidang grafik. InsyaAllah mana tahu nanti boleh jadi kolonel ataupun kapten. Wow. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada bahagian A, 60 markah, bentuk soalan dia iaitu pilih, padankan, susun, lengkapkan atau isikan. Ya. Okey. Dan seterusnya bahagian B. Bahagian B iaitu 40 markah. Bentuk soalan dia adalah analisis, huraikan, langkah, membuat penambahan penambahbaikan ataupun cipta atau hasilkan. Ya. Tetapi bahagian B ni memang dia menekankan kepada kreativiti. Okey, jadi dekat sini kita ada 3 unit. Unit yang pertama iaitu kerjaya reka bentuk grafik. Ya. Dan yang kedua, 1.2 itu perkakasan dan perisian grafik digital. Dan yang ketiga adalah asas grafik digital. Yang modul 1 ni sangat penting sebab dia konsep dan juga asas untuk murid minat. Ya. Kalau dia boleh minat, dan nanti dia akan setia untuk terus belajar. Okey. Baiklah Cikgu. Okey. Okey, baiklah Cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Azi bagi mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan.
Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan unit 1 kerjaya reka bentuk grafik ya murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah. Yang pertama kita kena kenal pasti apa itu maksud reka bentuk grafik. Okey, kenapa cikgu garis pada nota ni? Sebab ini adalah isi penting. Okey. Kalau kita tengok maksud reka bentuk grafik persembahan visual yang mengambil kira idea konsep, susun atur, image, teks yang yang dipersembahkan melalui media cetak ataupun elektronik. Okey, yang seterusnya fungsi dia. Fungsi ni murid maksudnya fungsi mudah maklumat sampai kepada pengguna. Jadi dua ni memang murid kena fahamlah. Seterusnya kita tengok pada ciri reka bentuk, iaitu yang pertama mudah dan jelas. Okey, audiens ni siapa? Audiens ni adalah pengguna, pembaca, okey ataupun penonton. Seterusnya kalau nak tengok rekaan grafik tu baik atau tidak, kita tengok maklumat visual dia mudah ditafsir. So pereka grafik ni mesti menghasilkan rekaan yang mudah pengguna faham. Okey, nombor 3, mampu mendorong interaksi aktif antara pereka dan pengguna. Nombor 4 iaitu maklumat disampaikan secara kreatif dan juga menarik. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu bidang reka bentuk grafik. Okey, so Izzati boleh nampak ke depan ni? Boleh cikgu. Okey, terima kasih Izzati. Fokus sangat tu. Okey, jadi bidang reka bentuk grafik yang pertama iaitu bidang periklanan. Okey, kalau dekat sini kita tengok dia ada penggunaan dan juga sumbangan dia. Sumbangan dekat bahagian bidang periklanan ni ialah mempromosi jualan, meningkat keyakinan. Okey, yang seterusnya mengekalkan penerimaan pengguna terhadap sesuatu barangan yang terdapat dalam pasaran. Jadi kategori bidang periklanan ini contoh karya grafik yang dihasilkan oleh pereka grafik iaitu bidang media cetak dan juga media elektronik. Yang contoh-contoh ni kenapa saya paparkan sebab ada kemungkinan soalan itu hadirnya daripada nota ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang nombor 2 iaitu identiti korporat. Jadi identiti korporat itu apa? Iaitu membina logo ataupun image yang seragam. So dia jadi seragam. Jadi bila seragam dari segi warna dia, dari segi elemen yang diguna pakai seragam, itu adalah identiti korporat. Okey, ni jadi contohlah ni semua item. Item ni apa? Iaitu rekaan. Ni contoh dia beg kertas, sampul surat. Jadi dia sekata. Okey, untuk Kristina, kalau kita tengok pada identiti korporat ni, apa warna yang seragam pada bahagian sini? Putih, biru kuat dengan cyan. Okey. Jadi warna yang dominan adalah warna biru dan juga warna biru pekat. Okey, seterusnya kita tengok kepada bidang reka bentuk pembungkusan. Iaitu pembungkusan itu apa? Iaitu memberi maklumat barangan dan perkhidmatan, seterus menjamin kualiti barang dan melindungi barang daripada sebarang kerosakan dan akhirnya sekali iaitu memudahkan kerja penyimpanan. So yang ini adalah contoh rekaan produk. Okey. Kalau yang ni kita tengok apakah bahan dia, iaitu mungkin daripada kertas, daripada plastik. Dan ciri pembungkusan rekaan itu juga mesti mudah dibawa dan bungkusan berwarna nak menarik perhatian pengguna. Okey, seterusnya. Okey ke anak murid di talian? Okey. Okey, seterusnya ilustrasi, iaitu kategori reka bentuk grafik yang keempat iaitu menerang atau menggambarkan maklumat. Jadi kalau kita tengok kepada yang rekaan ini adalah ilustrasi berkaitan dengan buku kanak-kanak. Jadi ilustrasi ni dia boleh menarik minat pembaca untuk nak baca. Kalau kanak-kanak tu tentulah kita akan guna warna-warna yang menarik. Okey, seterusnya penerbitan meja. Okey, penerbitan meja ini kalau kita tengok apakah sumbangan dia ataupun fungsi dia membantu menjelaskan sesuatu kandungan dengan menarik dan mempunyai nilai estetik. Apa itu nilai estetik? Iaitu nilai yang dia boleh kita hargai ataupun dia kalau contoh kata risalah berkaitan dengan pelancongan, dia ada nilai kebudayaan di dalam risalah tersebut. Okey, jadi di sini ada contoh dia iaitu majalah
korporat, buku, buletin, risalah, surat khabar. Jadi ini penerbitan major. Semua ini adalah daripada dalam buku teks. Dan seterusnya yang keenam iaitu antara muka pengguna. Antara muka pengguna ni kalau biasa yang kita tahu iaitu interface. Ya. Jadi kalau kita tengok situ, apa fungsi dia? Ialah menjadikan perisian dan aplikasi lebih mesra pengguna. Yang ni memang banyak sangat sekarang kan kita gunakan sejak selepas COVID-19 ni. Dan kalau kita tengok kat situ memudahkan pengguna, ia sangat mudah. Itu telefon kalau kita tengok mudah difahami dan gabungan teks dan juga ikon, selalunya aplikasi ni kita mudah untuk pengguna faham. Jadi yang seterusnya kita tengok nombor 7 iaitu infografik. Infografik ni juga selepas pandemik ni sangat banyak diguna pakai untuk memudahkan pembaca faham apa maklumat yang diberitahu kepada pengguna. Dan last sekali iaitu media baharu, iaitu menarik perhatian audiens dengan lebih pantas. Media baharu ni dia lebih kepada reka bentuk interaktif. Dia ada animasi, audio, ilustrasi. Jadi habis kat sini ada soalan bahagian A. Soalan bahagian A, boleh Mustafa untuk menjawab. Kita tengok soalan dia. Jadual di bawah adalah antara bidang reka bentuk grafik, identiti korporat, ilustrasi, infografik. Padankan jawapan. Boleh Mustafa jawab? Boleh. Nombor 1 infografik, identiti korporat dengan ilustrasi. Sebelum tu nak tanya Mustafa, kenapa rekaan menggabungkan imej dan maklumat tu adalah infografik? Boleh? Bagi tahu. Menunjukkan info. Sebab menggabungkan imej dan maklumat tersusunkan dalam bentuk kreatif. Jadi tahniahlah Mustafa, jawapannya betul. Betul, tepat sekali ya. Dan kalau tengok di sini, kalau tengok adalah warna merah tulisan yang saya gariskan itu adalah keyword. Di sini adalah sangat penting. Apabila anda atau pemurid di rumah menjawab soalan pada hari peperiksaan nanti, tolong gariskan apa isi penting. Itu adalah peringatan. Dan kalau tengok pada soalan ini, konstruk dia adalah P1 terminologi, iaitu dari segi istilah. Jadi yang ni adalah istilah yang telah kita pelajari. Seterusnya yang tadi yang nombor 2 iaitu kenapa dia identiti korporat? Sebabnya rekaan yang seragam. Itu keyword dia. Dan yang last sekali ilustrasi, menarik minat pembaca, dan kita tengok kat situ ada kanak-kanak, keyword dia. Kita pergi kepada next soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Periklanan terbahagi kepada 2 kategori iaitu media cetak, media elektronik. Tuliskan C untuk kategori media cetak dan E untuk kategori media elektronik. Dekat sini Izati, boleh tolong berikan jawapan untuk soalan ini? Jawapan dia C. C. Kita tengok betul tak? Jadi dekat sini kalau kita tengok jawapan dia papan iklan billboard. Sekarang ni dah ada satu lagi iaitu bidang periklanan yang digital, iaitu papan iklan digital. Kan? So kalau dia kata papan iklan sahaja, bermakna itu adalah bercetak. Dan yang seterusnya televisyen elektronik, betul. Papan tanda LED, betul. Dan majalah adalah C. Jawapan dia adalah betul. Terima kasih Izati. Seterusnya soalan nombor 3. Soalan bahagian A, konstruk P06 kriteria. Kriteria ni maksudnya ciri-ciri. Dan kita tengok apa soalan dia. Imej di bawah ialah hasil karya menepati ciri-ciri. Tadi kriteria, iaitu maksudnya adalah ciri-ciri reka bentuk grafik. Padankan jawapan. Yang ini tolong jawab Firdaus. Jawapan dia yang atas tu B. Lepas tu yang bawah dia C.
Lepas tu yang bawah dia lagi tu D. Okey. Dan last sekali tu A. Okey. Jap, sebelum itu kenapa jawapan nombor 1 tu adalah tadi B kan? B kan? Kenapa B? Sekejap. Tak nampak saya. Okey. Kata kunci. Okey, yang mana tu? Kerana mudah ditafsir. Okey, mudah ditafsir. Betul. Yang ni mudah ditafsir. Sama juga tersusun. Okey. Jadi yang ni interaksi aktif. Yang ni interaksi. Sebab pengguna menggunakan telefon dan mereka menghasilkan rekaan dalam paparan aplikasi tersebut. Okey, yang tadi, yang seterusnya jawapan dia apa tadi? Firaus? D. D. Okey. Last sekali, yang akhir? Last sekali A. A. Okey, kita tengok betul tak jawapan dia? Okey. B, C, D, A. Yeay! Betul. Okey. Okey, betul. Dan dekat situ kita tengok apa punya dia punya keyword ataupun kata kunci dia, hasil karya yang warna merah ni ya. Dan padankan jawapan itu adalah bahasa arahan. Apa murid kena lakukan? Ya. Kadang-kadang murid ni bila dia jawab peksa, dia nak main cepat siap, jadi dia tak tengok. Jadi lepas tu dia dah tak semak dan kecuaian berlaku dekat situ. Ya. Okey. Jadi dekat sini diharapkan murid dapat menjawab dengan baik. Okey, kita tengok juga peluang peranan kerjaya. Okey, yang ni murid perlu tahu iaitu sijil SPM 2 tahun belajar tingkatan 4 tingkatan 5. Seterusnya pergi kepada sijil 2 tahun dan boleh pergi diploma dan ijazah. Okey, ini pilihan kerjaya yang mana didedahkan kepada anak murid pelajar grafik. Okey, dekat itu pereka grafik, pereka halaman buku, pereka bentuk laman web, juru foto. Jadi dekat sini adalah paling penting murid. Okey, kita tengok yang tadi, yang ni murid boleh baca dekat sini dan kita tengok soalan. Okey. Okey, pereka bentuk. Okey, jawapan dia ni tadi Mustafa. Boleh bagi jawapan? Betul atau salah? Betul. Betul. Salah. 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 Yang atas tu salah je. Salah. Yang atas sekali. Yang mana? Yang ni? Betul. Yang Betul. nombor 2 tu betul. Nombor 1 tu salah. Okey. Nombor 3 betul. Nombor 3 salah. Okey, betul. Ni? Nombor 3 salah je kot. Nombor 4 dan 5 betul. Betul. Okey, ni tadi kita tak gunakan. Okey. So, kita tengok jawapan dia. Betul. Betul. Okey, jadi ni keyword dia juga ataupun kata kunci dia. Ya. Dan dan dekat sini penghasilan portfolio. Yang ni sangat penting, yang mana murid dihasilkan hasil kerja grafik dan akhirnya dia akan kumpulkan di dalam profil. Ini ia jenis konvensional. Okey. Jadi murid akan masukkan, kumpulkan dan nanti apabila pergi temu duga dan dia boleh bawa terus sahaja. Ataupun dia boleh ini antara yang dihasilkanlah oleh murid SPM tahun lepas. Alhamdulillah. Okey. Dan ini hasil dia lah semua. Oh, wow. Okey, ni. Ini hasil dia lah. Dan alhamdulillah dia telah mendapat peperiksaan punya keputusan A. Wow. Ya, okey. Seterusnya kalau kita tengok portfolio digital offline, kita guna format PowerPoint, perisian PowerPoint ataupun atas talian. Dan seterusnya, yang ini Mustafa ada buat, dihasilkan guna Google Site. Jadi yang ni kita tak payah bawa profil ni. Okey. Tapi terus saja bawa, bagi link dan boleh terus tengok. Sembunyi dalam talian Cikgu? Ya, saya. Okey, Cikgu, dan sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika? Okey. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah reka bentuk grafik digital. Baiklah Cikgu Aziz, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean.
Okey, seterusnya kita akan belajar unit 1.2 perkakasan dan perisian grafik digital. Okey, tadi kita dah belajar nak pilih kejaya apa. Ya. Okey, yang kat sini kita belajar dah pilih kita nak buat apa pula lepas tu. Iaitu sumber pemerolehan bahan grafik. Jadi dekat sini apabila kita nak buat rekaan, sesuatu rekaan, kita mesti pilih bagaimana nak ambil sumber tu. Ya. Okey, yang pertama kalau kita tengok sumber pemerolehan daripada fotografi, laman web, bahan bercetak dan juga lakaran bebas. Okey, dan seterusnya perkakasan apa yang diperlukan? Kalau fotografi tentunya daripada guna iaitu kamera digital. Yeah. Dan seterusnya kita boleh sekarang ni dah moden. Terus guna handphone sahaja. Pun boleh dah. Okey, dan laman web kita boleh buat kajian awal dan bahan bercetak kita nak mencetak. Okey, dan seterusnya lakaran bebas iaitu boleh guna manual ataupun digital, iaitu secara digital guna tablet grafik untuk rekaan. Kalau kita tengok pada gambar ni yang ni komputer riba, ni kamera, tablet grafik. Yang ni juga murid akan mempelajari. Okey, seterusnya. Okey, tadi perkakasan. Yang ini adalah perisian. Okey, jadi ini adalah antara perisian yang akan dipelajari oleh murid, iaitu perisian berkaitan dengan Adobe Photoshop, iaitu untuk menyunting image, warna dan saiz dan juga pencahayaan. Okey, fungsi yang seterusnya iaitu menggabungkan image, gabung image. Maksudnya edit image lah. Okey, kalau Adobe Illustrator, yang ini format dia, dan ini adalah untuk menghasilkan image vektor. Kalau yang Adobe Photoshop, image raster ataupun bitmap. Dan InDesign pula iaitu tadi membuat, mengatur reka letak buku, majalah atau brosur, dan last sekali Color Draw iaitu menyunting dan membuat ilustrasi. Okey, selalunya kalau kat kahwin memang Color Draw pun boleh, guna AI pun boleh. Dia pilih salah satu pemana. Okey, murid di talian okey ya semua? Okey. Jadi seterusnya kita pergi, boleh juga dicadangkan iaitu perisian terbuka. Jadi ini antaranya lah logo dia, ni photoscape, sama juga fungsi dia tadi. Okey Okey, Krita menghasilkan image vektor, Scribus dengan InDesign ini sama fungsi dia. Dan juga Inkscape. Cuma yang ini adalah sangat penting untuk murid ingat, iaitu Adobe Illustrator proses kerjanya lebih kepada ilustrasi, Adobe Photoshop suntingan image, dan Adobe InDesign susun atur reka letak. Yang ni contoh dia lah. Okey. Ada soalan lagi Okey. Seterusnya soalan bahagian A, konstruk dia urutan. Urutan itu maksudnya proses yang berturutan. Okey, di sini murid, siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Boleh angkat tangan. Okey, boleh? Okey, Firdaus. Terima kasih, Firdaus Syakirin. Okey, soalan adalah, jadual di bawah adalah antara langkah dalam menghasilkan rekaan grafik mengikut proses kerja perolehan grafik. Susun langkah proses. Okey, Firdaus, apa jawapan dia tadi? Yang pertama tu jawapan dia nombor 5. 5, okey. Bawah dia 1. 1, lagi? Yang bawah 2 tu 3. 3, okey. Yang last sekali 4. 4. Okey, terima kasih Firdaus. Kita tengok. Alhamdulillah. Okey, betul. Betul semua. Okey, sama juga tadi. Kalau kita tengokkan, dah tentunya akhir pada prosedur kita menghasilkan karya, dia akan mencetak. Keyword dia. Dan yang nombor 1 iaitu kajian awal. Okey, yang ni nombor 2 apa dia? Iaitu lakaran awal idea. Seterusnya menangkap gambar. Okey, menangkap gambar, dan ini proses penyuntingan. Okey, itu yang saya bulatkan ini adalah isi penting ataupun clue kepada jawapan. Kata kunci dia. Itu cara. Sebab dalam grafik, dalam subjek ini, kita jawab soalan, kita kena tanya balik diri kita. Itu yang terbaik lah. Okey. Seterusnya, okey, soalan yang nombor 2 iaitu kelaziman ataupun yang biasa kita tengok, dan kalau kita tengok simbol tadi kita ada belajarkan. Jadi seterusnya, kalau ni jawapan soalannya ni siapa ya?
nak menjawab? Boleh? Murid-murid di talian? Okey, Kristina, boleh beri jawapan? Nombor 1 B, nombor 2 C, nombor 3 A. Okey, B, C, D. A. A. Okey. Okey. Jadi B, kita tengok jawapan dia apa. Semua betul ni. Betul lah. Boleh skor ni semua. Okey. Jadi dekat sini B, kenapa B? Iaitu tadi yang ni adalah pembungkusan. Okey, pembungkusan yang inilah Adobe Illustrator. And then yang ini seterusnya C iaitu InDesign dan last sekali iaitu poster penyuntingan image tentulah ialah Adobe Photoshop. Okey, jadi kita akan pergi pelajaran yang seterusnya iaitu unit 1.3 asas grafik digital. Okey, asas grafik digital ini terbahagi kepada dua jenis grafik, iaitu raster dan juga vektor. Okey, dekat sini dia adalah ciri-ciri dia. Grafik raster itu apa? Iaitu gambar kurang jelas jika saiz diubah. Okey, selalu akan jadi kalau kita takak gambar masuk dekat dalam aplikasi di telefon, media sosial, kita cetak mesti akan gambar jadi kabur. Itu puncanya sebab gambar kurang jelas apabila saiz diubah. Okey, grafik vektor. Apa itu grafik vektor? Iaitu gambar tetap jelas walaupun saiz diubah. Yang ni contoh dia lah. Yang ni yang gambar nampak petak-petak. Yang ni nampak jelas, kan? Okey. Jadi dia kata itu terbentuk oleh titik piksel. Ini titik piksel yang petak-petak ni. Okey, Okey, terbentuk garisan. Yang inilah garisan dia tadi. Dia orang tu nampak jelas. Seterusnya, image akan hilang kualiti jika saiz dibesarkan dan image tidak akan hilang kuantiti untuk grafik vektor. Okey, yang ni adalah format dia dan format file dia berbeza mengikut perisian. Okey, seterusnya jenis reka bentuk. Yang ni selalu boleh diguna pakai untuk laman web. Yang ni kebanyakan kita lebih kepada jenis reka bentuk logo. Okey, seterusnya kita pergi tengok pada kualiti image berdasarkan perbezaan resolusi warna. Okey, lain peranti, lain warna. Okey, Okey, kenapa? Disebabkan oleh bacaan DPI. DPI itu adalah dot per inch. Yang petak tadi kita tengok, yang ni ada petak kan? Okey, kualiti image ada bagi pada 3, resolusi, dimensi, kedalaman bit. Jadi kita tengok yang 300 DPI jelas, 72 DPI kabur. Okey, sama juga dengan kucing. Comel kucing tu. Okey. Jadi, murid-murid boleh lagi kita sambung? Okey. Jadi dekat sini seterusnya 1.34 kesesuaian penggunaan warna RGB, CMYK, grayscale. Okey, yang ni memang selalu ditanya dan memang kefahaman ini sangat penting, iaitu berkaitan dengan kita nak tetapkan mood warna apa kita nak buat, nak tentukan sebelum kita nak hasilkan rekaan, iaitu RGB untuk paparan skrin, CMYK untuk cetak. Jadi ini untuk grayscale ataupun kita panggil apa ni, Sean? Kalau grayscale ni warna hitam putih. Okey. Okey. Seterusnya apa itu RGB? Apa itu CMYK? RGB itu apa, Izati? Boleh bagi respon? RGB tu macam dia paparan digital. Okey, red, green, blue. Okey, boleh digunakan untuk digital. Terima kasih, Izati. Okey, jadi habis yang mood tadi, mood warna, seterusnya kita pergi pada format file. Format file ni kita kat sini selalunya ini adalah bahagian yang akan bila kita nak save ataupun simpan bahan dokumen, dia akan muncul yang ini je. JPEG. JPEG ni lah memang biasalah kita dengar. Rupanya JPEG ni Joint Photographic Expert Group rupanya. Gambar yang dimampatkan. Kalau kita tengok kat situ dimampatkan ni. Okey. Jadi dekat sini penyataan dia kalau untuk TIFF adalah berasaskan raster, saiz besar dan image asal tetap kekal. Walaupun diubah. Ni fungsi dia, resolusi tinggi. Okey, seterusnya iaitu untuk JPEG format standard. Kalau kita simpan gambar selalunya JPEG lah. Okey,
Seterusnya kita pergi kepada GIF dan juga EPS. GIF gambar yang bergerak, Ya. animasi, dan untuk EPS iaitu untuk paparan skrin. Boleh juga untuk percetakan. Okey, dan last kali PSD ni yang ni kita buat penyuntingan iaitu dalam perisian Adobe Photoshop tadi. Dan kita boleh edit semula. Okey, ada soalan bahagian B. Okey, bahagian B ni konstruk dia berbeza lah. Dekat sini murid kena menilai, kena menganalisis dan mengaplikasi. Okey, untuk soalan ni siapa nak menjawab murid di talian? Oh, yes, dua-dua angkat. Okey. Okey, kita bagi Christina. Boleh jawab untuk soalan A1. Raja A merujuk kepada apa jawapan dia? RGB. RGB. Okey, jadi soalan tadi mood warna penting. Okey, jadi dia tulis sini RGB. Okey Ni CMYK B. Kenapa RGB? Christina? Red, green, blue. Red, green, blue. Okey. Sebab RGB adalah untuk paparan skrin. Okey. Seterusnya, okey, jawapannya ni untuk soalan C ni. Siapa nak jawab? Okey, Mustafa. Boleh bagi jawapan? Kesesuaian mood warna. Okey, kesesuaian mood warna. Yang D tu jawab terus sekali pun tak apa. A dia tu apa? Tak nampak soalan. Okey, nyatakan jenis format fail. Format fail A apa? EPS dengan JPEG. EPS dan S. Dan JPEG. Okey, terima kasih Mustafa. G. Okey, jadi yang tadi kesesuaian untuk bercetak dan yang seterusnya kita tengok jawapan nanti kita tengok. Dan yang D ni ini warna. Murid ada dah siap ke atau belum? Boleh tolong angkat? Aha. Okey. Oh, wow. Comelnya kecil. Okey. Okey. Christina betul. Yang Mustafa betul. Okey. Betul. Okey. So kita tengok. Terima kasih. Boleh simpan nanti jawapan tu dan kita tengok RGB betul jawapan dia. Dan seterusnya kesesuaian mood warna adalah B media cetak, EPS, JPEG. Okey betul. So ni hijau, merah, biru. Kenapa 6? Bila murid mewarna dekat sini satu markah, satu markah, satu markah dan yang dalam ni. Kadang-kadang bila persilangan ini juga kalau tak betul pun boleh hilang markah dekat sini. Oh, boleh dia mengenal pasti. Okey. Jadi dia mengingat. Okey, cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah reka bentuk grafik digital bersama dengan Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, seterusnya dekat sini adalah sangat penting untuk murid. Kita dah belajar secara isi kandungannya yang bertulis, tapi dekat sini adalah sangat penting murid mengenal pasti tadi kita panggil dia kata kunci dan kita merumuskan dia dalam peta minda. Jadi peta minda yang ni adalah anak murid yang hasilkan dan yang ni yang secara saya bawa ke sinilah. Ni secara fizikal adanya. Kalau sekali imbas kita tengok dia macam tulisan komputer. Saya pun terkejut juga tengok. Tapi ini adalah tulisan murid ke Cikgu? Ya, saya. Wow. Jadi dekat sini pertama bila murid boleh menganalisis apa yang dipelajari, bermakna murid faham. Okey. Jadi dekat sini tadi kita dah belajar berkaitan dengan asas-asas grafik, jadi dia merangkumi. Okey. Okey, so jadi seterusnya kita pergi kepada yang ini. Okey, yang ini
penerangan mengisi borang PBD. Apa itu PBD? PBD ini adalah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini adalah sangat penting untuk murid hasilkan. Ya. Okey, selain daripada ujian bertulis, murid kena hasilkan rekaan. Jika yang ini adalah PBD mereka. Ya. Bermakna dia belajar, dia boleh tulis dan dia boleh faham. Jadi boleh tingkatkan kefahaman yang lebih baiklah. Ya. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok pada buku teks saya telah masukkan iaitu muka surat 29 dalam buku teks MPV untuk pengetahuan. Buku teks kami adalah KSSM yang pertama tahun 2020. Okey. Jadi dekat sini saya nak terangkan berkaitan dengan bagaimana nak mengisi. Kalau murid telah faham, jadi dia akan tanda right dan faham. Okey. Dia merefleksi pada diri dia. Okey. Kalau murid tu tak faham, contoh kata dia tak faham dekat sini. Apakah maklumat yang dia tak faham, murid kena bertanya kepada guru. Dan adalah sangat penting untuk grafik, reka bentuk grafik ini, murid dengan cikgu sangat, maksudnya mereka sangat rapat tu maksudnya boleh bertanya. Kena bertanya. Kalau dia tak tanya adalah satu masalah yang sangat besar sebab modul ini dia ada perkaitan dia dengan pelajaran yang seterusnya. Maknanya kena ada komunikasi yang terbuka lah, Ego. Ya, dan saya dengan anak murid saya kami memang sangat rapat dan kadang-kadang kita orang ada makan sama-sama. Jadi kat situ dia tidak ada jarak atau jurang dengan murid. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian ini. Saya rasa bahagian ini adalah bahagian yang pertama sekali kalau kita tanya pada murid, nanti dah besar lepas SPM atau lepas habis belajar nak jadi apa? Tak tahu. Itu adalah satu masalah yang pada saya sangat besar sebab murid tak tahu nak apa dia nak jadikan. Macam tadi kita dah tanya pada murid-murid dan selepas ni kita nak tanya kepada Izati. Boleh? Ataupun ada murid yang nak berkongsi, apakah kerjaya yang anda impikan? Boleh, Izati? Audio. Ya, Izati, mungkin boleh pasang mic. Cikgu, Okey, silakan. cita-cita saya nak jadi cikgu grafik. Oh, jadi cikgu grafik? Ya. Terima kasih Izati. Mungkin boleh menggantikan saya nanti. Okey. Jadi dekat sini saya akan latih anak murid saya apa yang dia nak jadi sebagai dia punya inspirasi. Okey, jadi dekat sini sangat penting bila murid telah pun tahu apa yang ingin dicapai, jadi mereka kena ada satu perancangan. Yang ni saya tunjukkan iaitu mood board ataupun bila dia tengok apa yang dia tulis dan itu yang dia baca dan dia ingat. Okey, mungkin boleh murid-murid di rumah, di talian untuk tunjukkan anda punya mood board cita-cita anda. Ini Izati punya. Oh, ini Izati punya? Okey. Mungkin kita... Okey, ni Izati punya. Okey, jadi Izati telah pun melengkapkan dia punya moodboard dia mengikut segmen. Kalau kata dia nak jadi cikgu grafik, apakah kemahiran yang dia perlu ada? Pertama, semestinya disiplin. Jadi dekat sini kalau kita tengok dia ada nombor. Iaitu nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 1 ni saya menerapkan kepada murid-murid iaitu berkaitan dengan amalan dia. Kalau dia nak jadi cikgu, pertama mesti masa. Kan. Sebab nanti nak jadi cikgu ni. Okey, jadi yang ni Izati punya. Seterusnya kalau kata bahagian, kita tengok kepada bahagian perkembangan diri 06. Okey, jika ingin menjadi cikgu, semestinya dia ada jadual. Okey, jadual diri. Kalau nak jadi cikgu, mesti berdisiplin lah. Kat sini, murid ini dia menyatakan jadual apa yang dia perlu ikut. Dan kita tengok seterusnya, boleh yang lain-lain kongsi berkaitan dengan anda punya mood board. Okey, saya letak. Boleh, siapa yang nak kongsi tu boleh angkat tangan ya? Boleh angkat tangan siapa yang nak. Saiz dia besar sebabnya nak lekat di dinding atau bilik mereka. Kristina angkat tangan ya, Kristina, yes, Kristina. Penuh TV. Okey.
Okey. Ni Kristina. Kristina, cita-cita Kristina nak jadi apa ni? Nak jadi fotografi bidang masakan. Okey. Fotografi bidang masakan sebab dia suka makan. Betul Kristina? Okey, kita Dia suka boleh buat makan. masak-masak and then kita tangkap gambar. Sebab dalam subjek di ini juga akan belajar fotografi. Okey, seterusnya yang murid seterusnya Kristina boleh angkat sekejap? Dah lipat dah tadi. Okey ni. Okey. Jadi dia ada segmen-segmen dia. Ya. Yang inilah janji mereka ni nanti. Okey. Inilah namanya mood board ke, Ego? Mood buat dia. Dia okey. nak jadi apa dan apa dia kena buat. Okey. Itulah janji dia. Kalau dia macam lari sikit track dia daripada janji dia, okey tengok balik mood board. Apa kamu nak jadi? Macam perancangan dia untuk mencapai cita-cita mereka lah, Ya, Ego. saya. Okey, Cikgu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang Cikgu dah kongsikan pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Sean. Ya. Jadi untuk hari ini adalah harapan besar saya. Saya sangat berharap murid dapat menguasai pembelajaran di kelas. Fokus adalah perkara utama. Ya. Yang kedua, usaha dan komitmen. Dan akhir sekali, mestilah ikhlas. Apabila kita ikhlas dalam melakukan sesuatu kerja ataupun pelajaran, apa yang kita pelajari bukan setakat lulus SPM tetapi mendapat hidup yang lebih berkat. Dan di sini adalah sangat penting saya menekankan kepada anak murid saya di talian dan juga anak murid di rumah, sangat-sangat penting karya kita, maruah kita. Jadinya bila kita buatlah yang terbaik sehabis mungkin supaya kita dapat menghasilkan sesuatu rekaan grafik ataupun pelajaran yang kita pelajari, dia kekal selamanya dalam diri kita. Ya. Okey, Terima terima kasih. kasih Cikgu Aziz atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang berada dalam talian kita ada Izzati, Kristina, Mustafa dan juga Firdaus, dan kepada mereka yang menonton juga harap yang memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.